Assalamualaikum and good day everyone. Today we will continue our class with topic 1.5, which is inverse matrix. Okay, before this I believe that all of you have learned how to find a determinant of matrices. Okay, especially for matrix 2 times 2 matrix and also 3 times 3 matrix. So today we will see on how to find the inverse matrix. Okay, kita akan tengok macam mana cara untuk kita cari inverse matrix. So kita ada dua cara untuk kita cari inverse matrix yang kita akan tengok dalam topik 1.5. Okay, the first one is by finding the inverse matrix by using the adjoint matrix. Okay, so kita akan belajar macam mana nak cari inverse matrix dengan menggunakan adjoint matrix. Okay, and in next class we will learn on how to find inverse matrix by using elementary row operation. Okay, so kita akan fokus on dua method macam mana kita nak mencari inverse matrix. Okay, yang pertama adalah dengan menggunakan adjoint matrix dan yang kedua adalah dengan menggunakan elementary row operation. So ini adalah dua method macam mana kita nak cari inverse matrix. So now we want to know what is adjoint matrix. Okay, before that let's see what is inverse matrix. Okay, apa dia matrix songsang? Inverse ni maksudnya songsang. So let A and B be n times n matrix. Katakanlah kita ada dua jenis matrix A dan B. Okay, A dan B ni adalah matrix n times n, maksudnya ada n row dan n column, tak kisahlah size dia berapa. Okay, suppose that A times with B equal to B times with A equal to identity matrix. So what is identity matrix? For example, if you have 2 times 2 matrix, okay, 2 times 2 matrix, so kita ada 2 column dan 2 row. So apa the identity matrix untuk 2 times 2 matrix? Identity matrix ni adalah diagonal element dia adalah 1. Okay, so diagonal element dia adalah 1. Other than that, it will be zeros. Okay, so ini adalah identity matrix untuk matrix 2 times 2. So apa pula identity matrix untuk matrix 3 times 3? Okay, so 3 times 3 identity matrix. Apa dia identity matrix? Identity matrix ni diagonal element dia adalah 1. So kita ada satu row, second row and third row. Other than that, the element adalah kosong. Okay, so ini adalah 3 times 3 matrix untuk identity matrix untuk 3 times 3 matrix. Okay, dan you kena tahu yang identity matrix is only exist untuk square matrix. Okay, apa dia square matrix? Square matrix ni adalah matrix yang mempunyai bilangan row dan kolom yang sama. Okay, so 2 times 2, 3 times 3, 4 times 4, 5 times 5, 6 times 6. Itu kita panggil dia square matrix. Maksudnya bilangan kolom dan bilangan row adalah sama. Okay, so identity matrix adalah matrix yang diagonal elementnya adalah 1 dan other than that it will be zeros. Okay, so kalau kita ada dua matrix, contohnya matrix A dan B. Okay, katakanlah ini matrix A. Okay, dan awak ada another matrix which is matrix B. Okay, syaratnya matrix A and matrix B kena sama size. Okay, so bila awak multiply matrix A multiply by matrix B, awak akan dapat dia sama dengan matrix B multiply by matrix A dan awak dapat dia sama dengan identity matrix. Okay, so kita panggil B ni sebagai inverse of matrix A. Okay, kalau kita multiply dua matrix, kita dapat identity matrix. Maksudnya salah satu ni adalah inverse kepada matrix yang satu lagi. Okay, so B ni kita boleh panggil dia sebagai inverse kepada matrix A dan kita boleh tulis dia sebagai A inverse. Ini adalah simbol inverse matrix. Okay, maksudnya matrix A, okay, kalau awak darab dengan dia punya inverse matrix, awak akan dapat identity matrix. Ini cara kita nak check adakah sesuatu matrix ni inverse kepada matrix yang satu lagi. Okay, macam mana cara nak check? Awak multiply dua-dua. Kalau awak dapat jawapan dia adalah inverse matrix, kalau awak dapat jawapan dia adalah identity matrix, maksudnya dia adalah inverse kepada matrix yang satu lagi. So ini adalah apa dia matrix songsang ataupun inverse matrix. Okay,
But just for your information, there are also many square matrix that have no inverse. Okay, tak semua matrix ada inverse matrix. Okay, ada sometimes kita panggil matrix tu sebagai non-invertible, maksudnya dia tidak boleh disongsangkan. So dia tak ada inverse matrix. Okay, so kalau sebelum ni awak belajar cara nak cari determinant. So macam mana awak nak tahu sesuatu matrix tu boleh disongsangkan ataupun tidak, ataupun how to know one matrix have inverse or not, okay, can be invertible or not invertible, is by using the value of determinant. Kalau determinant tu equal to 0, maksudnya kita punya matrix tidak ada songsangan. Okay, maksudnya songsang matrix ataupun inverse matrix untuk matrix yang mempunyai determinant equal to 0 adalah tidak wujud, tidak ada, not exist. Okay, so itu cara macam nak kenal matrix yang boleh disongsangkan dengan matrix yang tidak boleh disongsangkan. Okay, so before kita belajar macam mana cara kita nak mencari inverse matrix dengan menggunakan adjoint matrix, let's see a few properties of the inverse matrix. Okay, the first properties adalah, katakanlah A ini adalah matrix. Okay, so A transpose inverse adalah sama dengan A inverse transpose. Maksudnya, kalau katakanlah awak ada satu matrix A, okay, matrix A, awak transposekan matrix A. Okay, contohnya matrix A adalah 1, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 2, 4. Contoh. Okay, apa maksud A transpose? Apa maksud transpose? Transpose ni kita tukar dia punya kedudukan. Kalau dekat matrix A, this one is the first row. Okay, bila kita transposekan dia, dia akan jadi first column, terbalik. So dia akan duduk dekat mana? First column. 1, 2, 1. Kalau dekat sini dia adalah second row, bila kita transposekan dia, dia akan duduk dekat second column. Okay, dia akan duduk dekat second column. So dekat second column awak akan ada 4, 1, 3. Kalau dekat sini dia duduk dekat row number 3, kat sini dia akan duduk dekat column number 3. So awak akan ada column number 3 awak adalah 2, 2, 2. So ini kita panggil dia sebagai matrix transpose. Okay, so bila kita ada matrix A transpose, okay, matrix A transpose yang disongsangkan samalah juga dengan matrix A songsang yang ditransposkan. Okay, maksudnya kalau awak transpose dulu baru awak cari dia punya songsangan, sama juga kalau awak songsangkan dulu baru awak transpose. So awak boleh buat mana-mana. Okay, so bila awak ada matrix A, sama ada awak nak transpose dulu baru awak cari dia punya songsangan, ataupun awak songsangkan dulu matrix A ni baru awak transposekan, awak akan dapat jawapan yang sama. Itu adalah property number 1. Okay, property number 2. Property number 2, A darab dengan B songsang sama dengan B songsang darab dengan A songsang. So awak kena berhati-hati dekat sini. Okay, apa maksud dia? Katakanlah kita ada dua matrix, iaitu matrix A dan matrix B. Okay, kita ada dua matrix, matrix A dan matrix B. Okay, so matrix A awak darab dengan matrix B, lepas tu awak songsangkan, awak akan dapat sama juga kalau awak songsangkan matrix B, awak darab dengan songsangan matrix A. Dia mesti terbalik. Kalau kat sini A darab B, songsangan ni akan jadi B darab A. Okay, so contohnya, kalau kita ada matrix A, darab matrix B, darab matrix C, maksud kita buat darab dulu, baru kita songsangkan. Dia akan sama juga dengan matrix C songsang, darab dengan matrix B songsang, darab dengan matrix A songsang. Okay, maksudnya awak ada dua pilihan, sama ada awak nak darab dulu baru songsangkan baru inversekan, atau awak inversekan dulu satu-satu baru awak darab, tapi dia punya kedudukan akan terbalik. Kalau sini A darab B darab C, sini akan jadi C darab B darab A. Okay, so itu adalah property yang kedua. Property yang ketiga adalah determinant inverse A
Okay, ini adalah simbol determinant. Determinant untuk matrix inverse matrix A adalah sama dengan 1 bahagi dengan determinant matrix A. Okay, so kalau awak nak cari determinant inverse matrix A, awak tak perlu pun untuk cari inverse dia dulu. Awak cuma perlu cari apa determinant matrix A, lepas tu 1 bahagi dengan determinant matrix A, awak akan dapat apa determinant matrix inverse. Okay, dan properties yang keempat, matrix kuasa N diinversekan samalah juga dengan matrix inverse kuasa dengan N. So boleh buat mana-mana. Sama ada awak nak kuasakan dulu baru inverse atau awak nak inverse dulu baru kuasa, awak akan dapat jawapan yang sama. Sama case dia dengan transpose tadi. Awak transpose dulu baru inverse atau awak inverse dulu baru transpose, dapat jawapan yang sama. Okay, so ini adalah property of inverse matrix. Okay, so awak kena faham properties of inverse matrix. Okay, mana tahu nanti dalam soalan kita kena apply these properties of inverse matrix.